Ini tadi kita dah bincang dalam kuliah, kamu boleh rujuk balik. Okay, ini 7.1. Okay, ni nanti kamu cuba lah ni. Okay, kita nak tengok soalan. Okay, saya nak tengok soalan nombor 3 ni. Daripada maklumat tu kita akan tahu dia berada di mana. Okay, jadi sebelum tu kita akan lihat dululah. Yang pertama kita kena ingat kita tengok kalau trigonometri, yang pertama ni first quadrant ni adalah all positif. Maksudnya sin positif, cos positif, tangent positif. Tapi kalau sekuan yang kedua hanya sin saja positif. All sin, tangent, cos. So kita kena ambil kira yang ni juga. Okay, kemudian kita kena hafalah sokat tua tu. Okey, kita tengok nilai sin tu. Nilai sin positif. Nilai sin positif. Nilai cos pun positif juga. Jadi kalau dua-dua tu positif, memang besar kemungkinan dia berada pada sekuan yang pertama. Sebab dua-dua ni nilai dia positif. Jadi kalau sekuan yang pertama, kita akan lukis macam ni. Bila kita nak lukis triangle ni, angle theta ni, dia mesti baca daripada horizontal. Ingat ni, dia punya syarat dia, angle tu mesti baca daripada horizontal. Maka theta tu mesti berada di sini. Jangan fikir pula theta ni kenapa tak boleh berada kat sini. Kalau saya ambil kat sini, maksud dia angle kita antara paksi Y dan kita punya graf. Tak boleh lah. Sebab kita bukan guna paksi Y, kita guna paksi X. So daripada situ buatlah right angle triangle. Kalau ikut maklumat yang pertama, sin theta. So ingatlah soka tua. Kena ingat ni. Soka tua. Kalau sin maksud dia opposite punca 3. Kemudian hipotenuse 2. Maka yang ketiga tu terpaksa lah guna Pythagoras theorem. So kira lah. Apa ni? Kalau kita kira punca kuasa, kita ambil punca kuasa 4 tolak dengan 3. 1 deh. 1. Okey tadi. Jadi yang warna kuning ni, ini saya gunakan Pythagoras theorem. Ada masalah untuk yang ni? Okey tak ni? Boleh, sir. Boleh? Okey. Kemudian kita check pula. Maklumat yang kedua, kalau saya guna cos, kalau kita guna cos, kita akan baca adjacent hypotenuse. Adjacent kita 1. Betul lah? Hypotenuse 2. Maknanya betul tu. Jadi right angle triangle yang kita buat ni betul. Kemudian barulah kita jawab soalan. Kita tengok soalan ni, angle dia adalah negatif. Jadi kalau kita tengok balik nota kuliah, kita cara nak labelkan angle ni, kita mesti bermula daripada horizontal dan bergerak anti-clockwise. Bergerak anti-clockwise. Ini 0, kemudian 90, 180, 270, 360. Mesti bergerak anti-clockwise. Tapi kalau kita dapat angle ni negatif, maka kita akan ambil daripada horizontal, dia akan bergerak ke bawah. Bergerak ke bawah. Ini maksud dia angle untuk negatif. Sebab dia ikut jam. Kalau ikut jam je, itu adalah negatif. Jadi untuk soalan yang pertama, kita nak cari sin negatif theta. Ini sebenarnya, kita tengok graf kita dia berada pada fourth quadrant. Kalau fourth quadrant, cos saja bernilai positif. Jadi sin tu kita kena tukar. Kita kena tukar kepada nilai negatif. Okey tak ni? Ni sekuan yang keempat. Kalau macam ni kan, kita dah tahu dia berada sekuan keempat, maka sin bernilai negatif. So letak je nanti kat luar. Kemudian jawapan kita, ambillah jawapan tadi, negatif punca 3/2. Okey. Kalau kita nak jawab C ni pula, tangent. Tangent negatif theta. Sama juga, dia berada pada sekuan keempat. Sekuan keempat, cos je positif. Maka letak negatif tangent theta. Okey, sama dengan kita kira lah, sebab tangent kita tak ada. Tangent ni adalah opposite. Opposite kita adalah punca 3.
So letaklah punca 3. Kemudian sepatutnya per dengan adjacent. Adjacent kita 1. So inilah kita punya jawapan. Selesai. Okay. Kalau katakan kita jawab D, cosecant cosec squared theta. Saya nak jawab D. Cosecant cosec squared theta. Okey. Maka kita kena tukar. Sebab dalam kalkulator mana ada cosecant? Tak ada. So tukar kepada 1 over sin. 1 over sin squared. Cosecant 1 over sin. So kita gantilah sebab kita punya sin ni dah ada. So gantilah 1 per sin tadi adalah punca 3 per 2. 3 per 2. Kuasa 2. So dapatlah jawapan. Okay, kita akan dapat ni 4. So 4 per 3. Macam tu lah. Kamu guna kalkulator. Kalau kuasa 2, 3 per 4. 4 tu buat naik ke atas. Untuk nombor 4 ni, okay, saya dah pesan tadi, kalau kita jumpa soalan proof, ataupun show, ataupun simplify, kita mesti tukar kepada sin dan cos. Itu kamu kena ingat. Tak kisahlah soalan nak jawab simplify ke, ataupun nak proof ke, nak show ke, balik kepada sin dan cos. Okay. Jadi katakan saya nak jawab soalan yang pertama ni. Okay, soalan yang pertama. Soalan yang pertama ni, kita bila nak proof, kita kena buat pilihan. Kita nak mula daripada kiri ke kanan. Mana yang kamu rasa mudah? Nak mula pada kiri ke kanan? Kena pilih satu. Okay. Kalau macam saya ni, saya mula daripada kanan. Okay, tak semesti kanan ya. Ini saya pilih. Kalau kita mula pada kanan, maka tulislah kanan. Tangent theta over 1 minus tangent squared theta. Kemudian bila kita guna peraturan tadi, mesti tukar kepada sin dan cos. So ingatlah tangent ni apa? Tangent ni adalah sin over cos. Sin over cos. Kemudian dibuat by 1 minus sin squared over cos squared. Itu je. Okay. Kemudian ini kita permudah ni. So yang di atas ni kita kekalkan. Ini adalah cos theta. Ini kekalkan. Yang di bawah ni kita samakan denominator dia. Saya samakan denominator dia. Kita ambil cos squared theta. Samakan denominator je. So darab silang. Cos squared theta minus sin squared theta. Ini datang daripada saya darab silang. Sebab bila kita dah samakan denominator ni, darab silang. Okey, kemudian ini kalau kita nak senang, bila kita ada 4 tingkat ni, biasanya kita akan buat macam ni. Sin theta over cos. Okey, ini bahagi ni. Patutnya saya kena tulis bahagi, divide, bahagi. Tapi akhirnya kita akan tukar dalam bentuk darab. Darab dengan, bila daripada bahagi, tukar darab, terbalik ni. Ambil cos, kuasa 2 theta over cos squared theta minus sin squared theta. Macam tu. Kemudian tengok mana yang boleh cancel. Okay, tadi kita nak show apa tadi? Sebelah kiri. Okay, sebelah kiri. Di bawah tu dah betul dah kan? Sebelah kiri dah betul dah bawah tu. Sekejap kita tengok. Yes. Okay, yang di atas sin over cos. Okay. Jadi kalau kita simplify ni cos ni kita boleh cancel, tapi yang ni akan jadi kuasa 1. Satu kan. Jadi akhirnya nanti kita akan dapat sin theta cos theta over cos squared theta minus sin squared theta. Yang ini adalah target kita tadi. Okay. Kita nak buktikan dapat. Ya betul. Ini sama dengan sebelah kiri. Maka selesailah. Okay.
So macam tu je. Bila kita nak prove ataupun show, pastikan kita kena buat pilihan. Nak mula pada kiri ke kanan. Kalau saya tadi mula pada kanan, maka mesti tunjukkan berjaya dapat sebelah kiri. Bila dapat je, maka kita berhenti kat situ. Untuk soalan B, kita nampak cotangent. Okay, katakan yang ini saya mulakan daripada left hand side lah. Kamu pilih yang mana sesuai. Kalau saya mulakan daripada sini, okay. Cotangent kuasa 4x tambah dengan cotangent kuasa 2x. Okey, kita ingat balik, kalau cotangent, kita ada dua sebenarnya. Dia ada 1 over tangent ataupun kita ambil cos over sin. Lebih sesuai ambil cos over sin. So ambil lah cos kuasa 4 bagi dengan sin. Okey, kemudian yang ini kita ambil cos juga bagi dengan sin kuasa 2. Okey, kemudian macam biasa kalau kita jumpa fraction, samakan denominator, kita akan ambil sin kuasa 4. Okey. So ingat yang penulisan ni kuasa 4 ni, ini saya nak highlightkan kat sini. Ini maksud dia penulisan dia macam ni, tapi dalam calculator kena ambil sin x, kemudian baru kuasa 4. Itu maksud dia. Tapi kita tak tulis macam ni. Kita tulis sebelah kiri. Maksud dia adalah yang ni. So jangan tak faham lah ni. Yang salah tu kalau kamu ambil 4 ni letak kat sini. X kuasa 4, salah. Dia mesti kuasa pada trigonometri. Okey, kemudian kita sambung ni. Ni akan kekal lah cos kuasa 4x. Settle. Tambah dengan, ini akan jadi sin kuasa 2. So, saya boleh tulis cos kuasa 2x sin kuasa 2x. Okay, yang ni. Okey, setakat ni macam mana? Boleh tak? Senyap ni. Boleh sir, boleh sir. Okey, jangan mabuk lah ni. Okey, kemudian kita boleh factorize. Kalau saya factorize, kita boleh factorize cos squared x. So, kita akan dapat cos squared x plus sin. Yes. Kita bagi dengan sin kuasa 4. Okey, kemudian masa kita buat trigonometri ni, kita kena hati-hati. Ini berapa nilai ni? Ni berapa? 1. Ya, betul. Kan? Biasa kalau kita nak selesaikan trigonometri ni, kadang-kadang terus tiba-tiba je muncul identity. So kena tengoklah. Jadi sekarang ni kita dapat cos squared x over sin to the power 4. Okey. Kita nak buktikan apa tadi? Cosecant. Cosecant kuasa 4. Cosecant kuasa 4. Betul tu? Okey, kemudian cos kuasa 2 ni, kalau kita refer pada identity, daripada sin squared x tambah cos squared x, dia sama dengan 1. Okey, katakan saya nak ambil cos kuasa 2 ni sebagai tajuk. Maka kita boleh tukar, ni kita boleh tukar kepada 1 tolak. Sin kuasa 2x bagi dengan sin kuasa 4x. Okey. Kemudian bila kita pisahkan dia, sin kuasa 4x tolak sin kuasa 2 per dengan sin kuasa 4. Dapatlah 1 per sin kuasa 2. 1 over sin, kita akan dapat cosecant. Cosecant kuasa 4. Tolak dengan, ini pun cosecant ni. Okey, tadi kita nak buktikan berjaya. Cosecant ni, penulisan ni sama ada kita tulis cosec ataupun kita tulis CSC. Sama je. Okay. Ni ataupun boleh tulis CSC. Sama je maksud dia. CSC. Okey, jadi selesailah kita. Jadi tadi kita bermula daripada kiri. Kita berjaya tunjukkan dapat kanan. Dapat kanannya berhenti terus. Saya ambil soalan 4C.
Okey, 4C ni kita katakan saya bermula daripada left hand side lah. Tak sesuai kita bermula pada kanan dia sebab dia satu je sebutan. So kita ambil cos X tambah dengan sin X over 1 plus cos. Itu kan? Okey, so ingat bila kita nak jawab proof, soalan proof, semua tukar kepada sin over cos. Sin dan cos. Yang ni tukar jadi cos X over sin. Dah, settle. Tambah dengan ini kekal. Ini dah tak boleh buat apa ni. 1 plus cos X. Okay. Teruskan lagi. Bila nampak je fraction, tak ada cara lain. Mesti samakan denominator. So, sin X cos X. Kemudian cross multiply. Ini dah tak silang. So, kita akan dapat cos X tambah cos kuasa 2X. Yang ni hasil daripada saya darat silang ni. Kemudian tambah dengan sin squared X. Ni datang daripada ni, darat silang. Okey, jumpa lagi. Ini berapa nilai tadi? Berapa nilai tadi? Ini? 1. 1. Tiba-tiba muncul je tu kan? So kena hati-hati dah. Maka dapatlah saya boleh tulis 1 plus cos X over sin X. 1 plus cos X. Rupanya atas dan bawah ni kita boleh cancel. So cancel lah. Zas ni. Zas ni cancel. Tinggallah 1 over sin. 1 over sin ni sama apa? Kan? Ataupun saya boleh tulis CSC lah. Dah, itulah tujuan utama kita. Berjaya. Jadi kalau kita nak show ataupun proof, itulah kaedah dia. Yang pertama, kita kena pilih kiri atau kanan. Permulaan kita. Katakan macam tadi, saya dah pilih mula pada kiri. Tugas kita yang pertama, pastikan mesti dalam sebutan sin dan cos. Macam ni lah. Ni mula kita buat pilihan. Saya mula daripada kiri. Lepas tu pastikan, bila kita nak buat, mesti tukar kepada sin dan cos. Sin dan cos. Walaupun cotangent ni dia adalah satu per tangent. Jangan guna yang tu. Kita pilih sin dan cos. Okay, itu kita punya keyword kita untuk show ataupun proof. Okey, maklumat kat sini dia cuma nyatakan kita ada dua angle. Yang pertama kita gunakan angle A. So ini maklumat yang pertama. Kemudian kita gunakan maklumat yang kedua, ada angle B. A dan B ni tak sama. Okay, dan nanti kita akan buat dua segitiga. Kemudian dia bagi tahu mana tambahan where A and B are acute angle. Ini merujuk kepada sukuan yang pertama. Jadi kalau kita nak lukis A dan B, dia mesti berada pada sukuan yang pertama. Jadi kita mulakanlah. Mulakan daripada graf. Ini untuk A. Kemudian yang ni untuk B. Dah okey ni? Kita buat lakaran dia. A dan B. Okey, kita buat A dulu. A maknanya acute angle tu yang ni lah. Acute angle tu maksudnya sudut antara 0 hingga 90 darjah. Itu dia panggil acute angle. Satu lagi istilah kita panggil obtuse angle. Ni kalau yang kuning ni kan. Ini kalau dipanggil obtuse angle. Obtuse angle. Okay, obtuse angle ni maksud dia sudut antara 90 ke 180. Okay, sekarang dia panggil acute angle. Okey, kemudian angle tu dia mesti berada pada sini. Tadi saya dah pesan tadi, kalau nak labelkan angle, kita mesti ambil kira daripada horizontal. Horizontal ataupun daripada part CX. Pergi ke graf. Jangan ambil yang ni. Okey. So kita lukislah. Okay, kita lukis. Daripada maklumat yang pertama, kita ada sin A. Sin A equals to 3 over 5. So ingat balik. So ka tua. Kita nak guna sin. Opposite dia 3. Kemudian hypotenuse 5. Gunakan Pythagoras theorem. Dapatlah sisi yang satu lagi. Okay.
Itu untuk A. Untuk B pula. Untuk B sama juga, dia berada pada first quadrant. So angle mesti kat sini. Jangan lukis angle yang ni. Right angle triangle yang ni. Mesti daripada horizontal ke kita punya garis. Okey, sama juga maklumat dia sin opposite 5. Kemudian hypotenuse 13. 169 tolak 25. So yang ni mungkin dapat 12. Ni kamu cek lah ni. Gunakan Pythagoras theorem. Okey. Jadi kalau jumpa soalan ni mesti bermula daripada right angle triangle. Sebab kita nak luaskan, kita kena cari cos A, kena cari tangent A, kemudian kita kena cari cos B, tangent B. Okey. Kemudian kita tengok yang pertama. Ini tadi kita dah tengok tadi. Kalau sin A plus B. Sin A plus B. Kan? Sin A plus B. Tengoklah balik formula kuliah tadi. Okay? Dalam exam diberi formula ni. Kalau hafal lagi bagus. Formula dia adalah sin A cos B. Okay, kemudian cos A sin B. Dulunya hafal. Okay. Kemudian kita ambil lah maklumat sin A. Okay, sin A. Sin A tadi opposite 3/5. Letak sini 3/5 settle. Kemudian cos B. Cos B, cos adalah adjacent. So 12/13. Okey tak ni? Ini semua berdasarkan daripada right angle triangle ni. Cos A. Cos adjacent 4/5. Letak sini 4/5. Tak payah ambil kira positif negatif. Sebab kita dah tahu dia berada pada sekuan yang pertama. Sin B. Sin B daripada soalan kita boleh ambil. Ataupun daripada triangle pun boleh. Sin B opposite 5/13. Okey tak ni? Ada masalah? Boleh ke? Senyap ni? Boleh. Boleh, sir. Okey, so kamu tengoklah jawapan dia. Nombor 5 jawapan dia 56/65. Betul tak? Okey tak jawapan dia macam tu? Betul, sir. Betul so macam tu lah. Okey, kita tengok contoh lain lagi. Okey, katakan saya nak jawab soalan tangent A tambah B lah. Soalan C. Tangent A tambah B. Yang ini kita ada dua pilihan. Sama ada nak ambil formula yang dia sendiri ataupun kita boleh ambil sin A plus B over cos A plus B. Sebab kalau kita tengok soalan nombor 5 ni, soalan yang pertama kita ada sin A plus B. Soalan yang kedua kita ada cos A plus B. Jadi kita boleh ambil daripada sini pun boleh. Ni. Yang tadi saya dah cari yang di atas. Soalan B cari yang di bawah. Okey. Boleh guna cara ni. Kalau guna cara ni sin 56/65. Okey, kemudian cos A plus B tu itu jawapan untuk 5B. Itu nanti kamu cuba. Ni saya salin jawapan ni 33/65. Maka dapatlah jawapan dia 56/33. Ini cara yang paling mudah lah sebab kita dah cari sin A plus B. Kemudian kita dah cari cos A plus B. Okay. Kalau katakan semua maklumat ni tak ada, kamu kena patah balik kepada formula yang asal tangent A plus B. Okey? Boleh ke tak boleh? Okey, sir. Okey. Jadi kalau katakan nak guna formula, kalau nak guna formula tangent A plus B, boleh guna formula 1 tolak. Ni kalau tambahlah tangent A. Apa pula ni? Sekali. Untuk yang di atas kita akan ambil tangent A. Tangent A tambah tangent B. Bagi dengan 1 tolak tangent A tangent B. Ni cara yang kedua. Maksudnya daripada right angle triangle tu kamu akan dapatkan tangent A berapa,
Tangent B berapa? Nanti jawapan dia akan sama dengan ini juga. Okey. Jika menggantikan, akhirnya jawapan sama. Jadi pilihlah mana kamu rasa mudah. Okey. Product to sum. Okey, katakan saya nak jawab soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama ni. Yang pertama kita kena pasti formula mana satu yang kita nak guna. Okey. Nanti dalam exam nanti dia beri formula. Tengok mana satu formula yang kita nak guna. Tengoklah muka surat tadi 106. Kita tengok sin cos. Kita ambil sin cos. Kita tengok formula product to sum. Sin cos. Okey, maka itu adalah formula yang pertama tu. Jadi kalau saya tulis formula yang pertama, 2 sin A cos B equals to sin A plus B. Ni formula formula. Tambah sin A tolak B. Itu formula. Okey, kemudian kita padankan dengan kita punya soalan. Soalan kita adalah 2 sin 2x cos x. Maksudnya kita nampak rupanya A tu 2x, B 2x. Ataupun kalau tak nak guna yang tu pun, kita ambil je dua sudut, yang pertama tambah, yang kedua dua sudut tolak. Jadi kita ambil lah sin yang pertama tambah, so 2x tambah x, 3x. Yang kedua tolak, 2x tolak x, x. Okey, maka itulah kita punya jawapan. Itu je. Okey. Okey tak? Faham ke tak faham? Senyap ni? Faham, sir. Faham Okey. Kita tengok contoh lain. Kita ada masa sikit lagi. Okey, katakan kita tengok soalan B lah. Soalan B dua-dua sin. Okey. Jadi step yang pertama, kita kenal pasti dulu formula mana kita nak guna. Okey, rujuk muka surat 106. Dua-dua sin. Carilah dua-dua sin. Dua-dua sin. Yes. Okey. So ingat tadi nota tadi muka surat 106. Formula yang bawah sekali itu kamu kena betulkan. Formula dia sepatutnya adalah negative 2 sin A. Kemudian kita ambil sin B. Ini formula yang betul dia. Okey. Betulkan nota. Ini adalah untuk cos A plus B. Kemudian tolak dengan cos A tolak B. Okey. Ini kita punya formula. Lepas tu kita kena padankan dengan soalan. Okey, soalan nak 6 Okey, kalau soalan nak 6, so daripada formula ni kita kena darab dengan negatif 3. Ni daripada sini saya kalau darab dengan negatif 3, negatif 3, maka ini pun akan jadi negatif 3 ni. So kita akan buat macam ni. So darab negatif 3 So dapatlah 6 sin 3x sin 2x. Ini tadi saya darab dengan negatif 3. So letak negatif 3. Buat kurungan cos A tambah B. Kemudian tolak dengan cos A tolak B. Daripada formula kita ada negatif 2. Tapi soalan dia nak 6. So saya darab negatif 3. So ini akan jadi negatif 3. So saya letak je kat luar, lagi senang. Okey, kemudian kita ambil je formula ni. Jadi yang pertama tambah. So 3x tambah 2x, 5x. Kemudian tolak, dapatlah cos x. So berhenti di situ je. Okey, macam mana? Okey tak? Ini soalan B, 8B. So negatif 3 kat luar. Okey, kalau rajin darablah negatif 3 tu. Untuk soalan D pula, okey, tengok soalan D. Soalan D, kita pilih dulu formula mana yang sesuai. Yang sesuai adalah sin dan cos. Okey, cari sin cos, itu adalah formula yang pertama. 2 sin A cos B sama dengan sin A plus B. Kemudian tambah dengan sin A tolak B.
Ni formula yang kita nak guna. Tetapi untuk yang D ni, kita perlukan sin, kita nak sin 2x dengan cos 4x. Okay, maksudnya kita tak perlukan 2 ni. Maknanya daripada formula kena bagi 2. Itu yang kita kena letak 1/2. Sama macam tadi ni. Sin A plus B. Saya buat terus lah. Okay. Yang pertama tambah je sudah dah tambah. Kalau tambah, maka kita akan dapat 6x. Dah settle. Kita akan dapat 6x. Yang pertama tambah. Yang kedua tolak. Kalau kita tolak, kita akan dapat sin 2 tolak 4. 2 tolak 4 negatif 2. Ini yang asal. Ini yang asal. Okay. Tapi kita kena ingat, kalau negatif, kalau negatif tu berada di sini. Negatif 2x. Kalau sukan yang keempat, sin ni positif ke negatif? Kalau sukan yang keempat? Negatif. Negatif. Jadi kita ubah sikit. Okay, ni sin 6x. Letak je negatif. Sin 2x. Dah settle. Okay, macam tu. Jadi kalau katakan pengiraan, kita nampak ada sin tu dalam tu negatif. Itu maksudnya kita kena ambil kira dia berada pada sukan yang keempat. Kalau sukan yang keempat, maka jawapan dia adalah, kalau untuk sin tu negatif. Yang pertama kita pilih formula cos, dua-dua cos. Tengok balik nota ataupun nanti dalam exam tengok formula dua-dua cos. Maka gunakan formula yang ketiga. Saya akan ambil 2 cos A cos B. Sama dengan okey, ini akan dapat cos A tambah B. Kemudian tambah cos A tolak B. Okey, sama juga soalan kita ni. Dia sama dengan kita punya formula. Jadi senang sikit lah. Ni kita ambil 2 cos 2x. Kemudian cos 6x. Terus je. Dia sama dengan kita punya formula. Yang pertama tambah. Terus cos 8x. Settle. Yang kedua tolak. Bila saya buat tolak, kita akan dapat 2 tolak 6 negatif 4. Ini sama kes yang tadi ni. Okay? Sama kes yang tadi. Kalau kita lukis, negatif 4x tu di sini. Kalau skuar yang keempat, cos positif ke negatif? Positif. Positif. Maka jawapan kita adalah cos 8x. Tambahlah dengan cos 4x. Itulah kita punya jawapan. Okay? Jadi kalau kita jumpa angle kita, dalam tu negatif, kita kena ingat itu maksud dia berada pada sekuan yang keempat. Okay? So kita tengok jawapan betul lah positif. Kita kena tengok dua-dua cos. Kalau kita nak jawab soalan A ni, dua-dua cos. Maka kita gunakan formula, cari formula, kita kena cari formula sum to product. Maknanya kita kena cari dua-dua cos. Kalau dua-dua cos, formula dia adalah cos A plus cos B. Ni formula dalam nota. Kalau dalam exam, ni diberi. Kita nak bentuk je. Okey, kemudian ini akan jadi cos A tolak B per 2. Cari dua-dua cos. So saya gunakan formula ni lah. Formula ni. Cos 2x plus cos 4x. Yang penting kita punya soalan mesti selari dengan kita punya pilihan formula tadi. Dah sama kan? Maka kita terus je. Maksudnya kalau yang ni kita akan ambil 2 cos A plus B. A plus B kemudian bagi 2. Maksudnya 2 student ni kita tambah kemudian bagi 2. So 6 bagi 2 3. Selesai. Okay. Dapatlah 3x. Kemudian kita ambil cos. Tolak pula. 2x tolak 4. 2 tolak 4 negatif 2. Negatif 2 bagi 2 negatif x. Jumpa lagi angle yang negatif. Jumpa lagi ni. Maka kita tengok balik. Kalau saya lukis,
dia akan berada pada sini. Yang ni kalau negatif, maksud dia di sini. Maknanya dia masih berada pada sekuan yang keempat. Sekuan yang keempat, yang ni kita kena tukar. So kita boleh tulis jawapan akhir dia 2 cos 3x. Yang ni kalau kita ambil kira ni, nanti ni kalau hilang kan, so dia berada pada sekuan keempat. So kita boleh tulis cos x, sama je. So inilah kita punya jawapan. Kita cari formula sum to product. Kita ambil dua-dua sign. Okey, maknanya kita akan pilih formula yang kedua lah. Maksudnya saya tulis formula dulu, sin A tolak sin B. Sin B sama dengan 2 cos A tambah B per 2. Kemudian sin A tolak B per 2. So. Kemudian kita jawablah soalan. Soalan kata sin 5 theta over 3 tolak dengan sin 5 theta over 6. Okay, bentuk dah sama dengan kita punya formula. Maka jawapan kita bentuk ni lah. Okay, so kita ambil 2 cos. Okay, yang pertama kita kena tambahkan ni. Maksudnya 5 per 3 tambah 5 per 6. So guna kalkulator 5 per 3. Okay, kita ambil 5 per 3 tambah dengan 5 per 6. Kita akan dapat 5 per 2. Ini saya tulis lah. Kita akan dapat 5 per 2 theta. Tapi jangan lupa bagi 2. Okay. Kemudian yang ni pula sin, kita tolak pula. Tolak 5 per 3 kita tolak dengan 5 per 6. Yes, kita dapat 5 per 6. So 5 per 6 theta bagi 2. Okay. Kemudian jawapan akhir dia 2 cos. Ni kita boleh ambil 5 per 4. 5 per 4. Selesai. Yang ini adalah sin 5 per 12. Okay. Maka itulah jawapan dia. Kalau kita gunakan formula, kita akan pilih, cari formula dua-dua sin, kemudian tambah. Okay, maknanya gunakan formula yang pertama. Maksudnya, saya gunakan formula sin A plus sin B equals to 2 sin A plus B over 2. Kemudian cos A tolak B per 2. Itulah. Okey, jadi sekarang ni kita akan gunakan 2 kali. Ni saya setkan ni 1. Kemudian saya setkan ini 2. Boleh mana-mana. Okey. Jadi untuk yang pertama ni kita akan dapat, ini kalau saya ambil yang pertama, maka kita boleh tulis sama dengan, okey, saya tulis sin theta plus sin 3 theta. Ni 2 yang pertama. Kemudian kita ambil yang kedua pula. Yang kedua ni saya ambil sin 5 theta plus sin 7. Okey, yang ini kita ambil 2. Kita kena buat 2 kali. Kalau kita refer yang pertama ni, okay, maka kita akan tulis 2 sin. 2 sudah ni kita tambah. Tambah bagi 2. 4 bagi 2, 2. Dah, settle. Kemudian kita ada cos. Yang ni kena tolak. Theta tolak 3. Maknanya negatif 2 bagi 2. Ini untuk yang 2 yang pertama. Kemudian untuk yang ketiga, untuk yang ni pula, ni sama juga. So saya akan ambil 2 sin. Kita tambah dulu 5 tambah 7 bagi 2. So dapat 6. Kemudian tulis cos, tolak pula, dapat negatif theta. Negatif 2 bagi 2, negatif theta. Okey, untuk yang di sini ada soalan? Ada tak faham kat sini? Boleh ni? Boleh. Okey. Kemudian kita nampak ini ada negatif. Ini sebenarnya dia berada pada sekuan keempat ni. Yang tadi kita dah sentuh ni, ini berada sekuan keempat, maka kita boleh ubah penulisan. Kita boleh ubah penulisan 2 sin 2 theta
Kemudian ini adalah cos theta. Plus. Ini 2 sin 6 theta. Yang ni boleh tukar jadi cos theta. Ni sama dengan ni sebab dia berada pada sekuan keempat. Kemudian kita boleh factorize. Saya boleh factorize 2 cos ni. So kita akan dapat sin 2 theta plus sin 6 theta. Betul. Soalan tadi nak apa? Tukar kepada sum to product. Sum to product. Ni masih lagi sum. Maka untuk yang ni guna lagi formula kita ni. Yang ni terpaksa guna lagi formula ni, guna formula ni. So ulang balik. So 2 sin 2 sudut ni tambah bagi 2. So dapatlah 4x. Kemudian cos tolak negatif 4 bagi 2 negatif 2. Okey tak yang ni? Ada yang tak faham ni? Saya tak faham. Tak faham yang mana? Ni kenapa lah x ni? Sepatutnya theta. Di mana tak faham? Ini theta, ini theta. Okey, so kita tulis balik. Okey, yang ini. Okey, ini kalau saya nak keluarkan ni boleh tulis 4 lah. Saya boleh tulis jawapan akhir dia 4. Sebab 2 kali 2 4. Yang ini sin 4 theta. Yang ini sebab dia sekuan yang keempat. Sekuan keempat cos bernilai positif. Maka itulah kita punya jawapan. Okey. Jadi kita telah berjaya tukar kepada bentuk sum to product. Ni tajuk 7.3. Okey, bila kita nak solve, kita ambil yang simple dulu. Okey, katakan saya ambil soalan B lah. Saya ambil soalan B, bagaimana kita nak solve? Soalan B, 4 sin theta equals to 3 cos theta. Bila kita jawab soalan ni, kita mesti tengok dia berada pada di mana. Dia mesti ada bagi range dia. Dia mesti bagi range dia. Maksudnya ini kita kena pertimbangkan untuk 4 sukuan. Bila kita jawab, pastikan tulis bersama di mana kawasan yang kita nak guna. Kalau macam ni, maksud dia jawapan dia dalam bentuk degree. Kalau katakan dia gunakan 0, kemudian sini 2 pi, maka kita akan ambil jawapan dalam bentuk radian. Okey, ikut dia punya range yang dinyatakan. Okey, ini kalau kita permudahkan ni, saya boleh ambil sin over cos. Dan 4 ni bawa ke sebelah kanan. Sin over cos ni sama dengan apa? Sin over cos. Seorang jawab? Tan. Ya, betul. Tangent. 3/4. Okey, masa ni lah kita kena tengok bagaimana cara nak solve ni. Okey, jadi kalau kita nak cari nilai theta ni berapa, step yang pertama, kita mesti dapatkan basic angle. Basic angle ni sudut rujukan kita lah. Basic angle. Katakan saya namakan dia alpha lah. Dengan cara ni kita ambil, kalau theta ni sama dengan inverse of tangent. Inverse of tangent 3/4. Okey. Jadi kita guna kalkulator. Saya guna angle alpha ni sebab kita belum dapat jawapan lagi ni. Kita baru step yang pertama. Kita cari dulu basic angle. Ingat basic angle ni, kalau katakan kita ada tangent theta equals to negative. Negative tu kita abaikan. Okay? Negative ni kita abaikan. Maksudnya masa kita nak kira basic angle, kita andaikan soalan tu adalah positif. So tekan shift tangent. Shift tangent 3/4. Okey, so dapatlah sudut dia 36.87 lebih kurang. Okey tak ni? 36.87. Darjah. Okey tak? Okey. Okay. Boleh? Tekan shift . Tekan shift.
Kalau ada negatif, biar dulu step yang pertama ni kita buang negatif. Ini sebabkan ni positif, okey lah. Kita nampak perbezaan dia. Tapi kalau ada negatif, buang negatif untuk step pertama. Okey, kemudian bila kita nak jawab soalan, kita akan ambil kira step yang kedua ni. Okey, step yang kedua ni, kalau kita nak jawab soalan, kita dah ada alfa. Okey, ini sebenarnya dalam nota kuliah dia ni. Ya, saya ambil ni. Okey, kalau kita dah ada alfa, alfa ni basic angle. Basic angle ni, dia punya syarat dia, dia adalah angle yang kita kira daripada horizontal. Maksudnya kalau sekuan yang pertama, alfa tu macam tu lah. Sekuan pertama. Kalau dia berada pada second quadrant, alfa tu bukan di sini. Dia mesti kira daripada horizontal ataupun paksi X. Yang alfa ni. Kalau di sini, sekuan yang ketiga, alfa tu yang ni. Maknanya kita jangan fikir pula, kalau sekuan yang ketiga, alfa ni kat mana? Atas ke bawah? Bawah tak boleh, sebab dia ambil graf dengan paksi Y, tak boleh. Alfa ni adalah angle di antara kita punya function dengan horizontal. Sekuan yang keempat, alfa ni adalah di sini. Maknanya kita kena ambil sudut, baca daripada horizontal. Tapi soalan dia bukan nak tanya alfa, dia tanya theta. Maka kalau katakan kita punya theta tu berada pada sekuan yang pertama, maka jawapan dia theta sama dengan alfa. Kalau kita punya function kita berada pada sekuan yang pertama, inilah jawapan dia. Kalau kita katakan kita punya soalan berada pada sekuan yang kedua, maka theta tu kita dapat dengan cara 180 tolak alfa ni, sebab kita baca ni. Ni theta ni. 180 tolak alfa. Ni 180. Kalau kita tengok graf kita, soalan kita berada pada sekuan yang ketiga, maka nilai theta tu 180 tambah alfa. Kemudian kalau sekuan yang keempat, theta tu adalah 360 tolak alfa. Jadi kalau kita nak dapatkan jawapan theta, selepas kita dah dapat basic angle ni, kita kena rujuk ni, table ni, untuk dapatkan jawapan theta. Okey, setakat ni ada nak tanya? Boleh tak? Boleh. Okey. Kemudian kamu kena ingat juga, untuk sekuan yang pertama, all positif. Maksudnya sin positif, cos positif, tangent positif. Sekuan yang kedua hanya sin saja positif. Sekuan yang ketiga, tangent saja positif. Kalau sekuan keempat, cos saja positif. Ini kena ingat ni. All sin, tangent, cos. Okey, kemudian sekarang kita nak pilih jawapan. Tadi kita berhenti pada sini tadi. Tadi kita berhenti pada sini sebelum kita dapatkan basic angle. Nilai tangent kita adalah positif. Nilai tangent kita sebab dia positif 3/4, so kita baca positif. Kalau tangent positif, dia berada sekuan mana? Kalau tangent positif? 3. Ada lagi satu? Dia 1. dia kena dua, 1 dan 3. Kalau katakan soalan ni saya ubah, negatif. Kalau tangent negatif berada di mana? Tangent negatif. 2 dengan 4. Ya, betul. 2 dengan 4. 2 dengan 4. Sebenarnya tu lah. Jadi, masa kita nak buat step yang pertama, kita abaikan. Kalau ada negatif, abaikan. Sebab nanti kita akan ambil kira masa step yang kedua. Okay? So, kalau untuk soalan ni, disebabkan tangent tu positif, kita ambil kira first quadrant dengan third quadrant. Jadi, kalau saya refer pada first quadrant, maka jawapan yang pertama. Okay, kalau first quadrant, maka theta yang pertama tu dia sama dengan alfa. Maka jawapan dia adalah 36.87. Ini jawapan yang pertama. Kemudian untuk third quadrant untuk jawapan yang kedua, maka theta tu ambil ni. Theta tu adalah 180 tambah dengan alfa. 180 tambah dengan alfa. Maka dapatlah 216.
0.87. Itulah kita punya jawapan soalan D. Ada negatif lah pula. Okey, kita ambil soalan D. Okey, soalan D. Okey, D, kita ada dua tangent theta cosec theta equals to negative 3. Okey, jadi kalau kita tengok sini, dia dah bercampur dah. Tangent ada, cosecant ada. Jadi kalau dalam trigonometri ni, kalau bercampur je, kita kena balik kepada basic trigonometri, iaitu sin dan cos. Jadi kita tukarlah. Tangent ni kena tukar. So, saya tukar 2 sin theta over cos. Kemudian yang ni, cosec ni 1 over apa? Sin. Sin. Yes. Sama dengan negatif 3. Kita tengok ada yang boleh cancel letak dalam bawah. Okay. Maka kita akan nampak bentuk dia adalah cos. Jadi jadikan cos ni sebagai tajuk. Kita proses jadikan cos sebagai tajuk. So kita boleh tulis negatif 2/3. Okey, untuk di sini ada masalah? Ada yang tak faham kat sini? Okey tak? Okey. Okey. Boleh. Okey, kemudian dah sampai sini, kita mulakan dengan step yang pertama. Ingat step yang pertama. Sekarang kita nampak negatif ni. Jadi bila kita nak cari alpha, basic angle, alpha, kita buang negatif ni. Sebab negatif ni kita buang, tapi kita buang sementara je. Kita akan ambil kira pada step yang kedua. Step yang pertama kita buang je. So kita akan ambil inverse of cos 2/3. Ingat ya, step yang pertama ni, ada negatif buang buang. Ada yang sayang ni nak ambil juga negatif. Nanti kita akan jadi keliru. Biar je. Abaikan negatif, ambil nilai positif. So tekan calculator shift cos 2/3. Okey, yang ini tengok soalan. Kalau soalan tu guna degree, so calculator setkan degree. Kalau soalan tu guna pi, maka calculator gunakan radian. Kena set daripada awal. Ni lebih kurang jawapan dia 48.19 darjah. Okey, ingat itu bukan jawapan. Tak semestinya jawapan tu. Kemudian step yang kedua. Okey, step yang kedua. Baru kita ambil negatif. Step yang kedua ni step yang kedua, yes. Ini maksud dia cos bernilai negatif. Cos bernilai negatif. Cos negatif, maka pilihlah. Kita nak pilih mana tadi? 2 dan 3 kan? 2 dan 3. Sebab yang positif adalah 1 dan 4. Jadi kita tengok kalau sukan yang kedua. Kalau sukan yang kedua kalau saya salin ni, second quadrant, maka theta tu ambillah formula ni 180 tolak dengan alpha. So gunalah calculator. 180 tolak dengan 48.19. Yes. So dapatlah 131 1.81 darjah. Theta. Ini untuk second quadrant. Kalau kita ambil kira untuk third quadrant. Ni kalau dah mahir ni, tak payahlah tulis second quadrant dengan third quadrant. Bagi tahu theta tu berapa. Kita gunalah formula ni. Theta sama dengan 180 tambahlah dengan alpha. So kita tambahlah 180 tambah dengan 48. Dapatlah 228.19. Maknanya kita punya jawapan 2 lah. Theta ni 2 jawapan. Soalan E, cos double angle equals to 5 cos theta plus 2. Tu theta ni dia ada 3 formula. Maksudnya kalau kita nak gunakan cos saja, maka gunalah 2 cos 2 theta subtract 1. Satu formula. Formula yang kedua, kalau nak sin saja, 1 minus sin 2 sin square theta. Formula yang ketiga, ini semua formula untuk double angle untuk cos. Saya nak dua-dua sekali.
maka gunakan cos squared theta subtract to sin squared theta. Okay? Jadi cos double angle jadi 3 formula. Kita nak pilih yang mana satu, pilihlah mana yang sesuai. Okay? Kalau macam ni kan, kita tengok jiran sebelah kita ni, dia menggunakan cos. Maka seeloknya untuk yang cos double angle ni, pilih cos saja. So, pilihan. Okay? Sebab kita tengok jiran dia adalah cos. Jadi kita sambung balik. Kalau kita sambung balik, so cos. Jadi cos double angle ni saya tukar kepada formula yang ni, yang pertama ni. So saya buat 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Maksudnya yang ni saya dah tukar. Sebelah kanan ni kekal. Tambah 2. Okey. Dan kalau kita teruskan, kita kumpulkan. Yang ni tolak 5 cos theta. Ni kalau gabung negatif 3. Okey, maka kita nampaklah bentuk kuadratik. Okay? Kalau kuadratik kita faktorkanlah. Sebenarnya kalkulator kita ambil kuadratik. Kita cari nilai x ni. So 2 sama dengan negatif 5 sama dengan negatif 3 sama dengan. Okey, jadi yang pertama tu kalau kita guna kalkulator, x yang pertama 3. Maksud dia x sekarang ni cos Maka cos x, bukan cos x, cos theta. Cos theta yang pertama 3, 1. Kemudian kalau kita ambil nilai yang kedua, cos theta sama dengan negatif 1/2. Tadi kita buat 1 je. Sekarang kita ada 2. Okay? Jadi kita kena buat 1 per 1 lah. 1 per 1. Okey, kita buat dulu yang pertama. Cos theta equals to 3. Ini yang pertama. Kita nak mulakan dengan step yang pertama. Boleh tak kita cari alpha ni, inverse of cos 3. Ada jawapan tak agak-agak? Adifan. Tak ada, sebab kita punya cos paling tinggi 1, paling rendah negatif 1. Sekarang 3. Maka undefined. Tak ada jawapan lain. So bila basic angle tak ada, tak payahlah kita teruskan. Settle. So dah jimat masa. Jadi kita buatlah yang kedua ni. Okay, kita buat yang kedua ni, cos theta sama dengan negatif 1/2. Kita carilah step yang pertama. Kita ambil alpha equals to inverse of cos. Tetapi negatif tu jangan ambil. Ingat negatif jangan ambil. Jadi kita ambil lah. Tekanlah shift cos. Okey, berapa? Shift cos 0,5. Sas. Berapa? 60. Ya, betul. 60 darjah. Tapi ingat, ini bukan jawapan. Ini bukan jawapan. Nak ambil jawapan, tengok balik. Ni, kita punya nilai cos kita adalah negatif. Kalau negatif, kita nak ambil sekuan mana? Kalau negatif? 2, 3. 2 dan 3. Okay? Jadi kalau kita ambil sekuan yang kedua, tengoklah balik formula tadi. Kalau sekuan yang kedua, maka theta kita adalah 180 tolak dengan alpha. Maka jawapan dia adalah 120. Selesai. Kalau sekuan yang ketiga, 180 tambah. Mana datang formula ni? Kita tengok tadi yang table tadi. Ni. Table tadi. Ni. Kalau sekuan yang ketiga, 180 tambah alpha. Kalau ikut logik pun memang kita nak cari kat sini, maka ambillah 180 tambah alpha. Kalau yang tadi, yang ni, 180 tolak alpha. Okey, tambah. Jadi 240 darjah. Selesai. Ini maksud dia. Ni kalau katakan saya nak buat A ni. Saya nak buat soalan A ni. Secant x plus 30 degrees equals to 2. Dia punya range dia negatif 180 kurang daripada x. Kurang daripada 180. Okey. Dia berbeza dengan tadi. Ini maksud dia. Ini kalau kita nak cari angle nanti.
dia punya bacaan sudut dia maksimum 180 je. Maksimum 180 je. Kalau katakan kita terpaksa teruskan juga, maka kita tak boleh terus sampai 200 lebih, tak boleh. Kita akan baca dari, katakan kita punya graf nanti, kita lukis tengok kat sini, maka tak boleh terus. Kalau guna syarat ni, dia tak boleh terus. Dia kena patah ke bawah. Boleh? Ini maksud dia, simbol ni. Tadi kita guna simbol ni. Ini maksud dia kita buat satu putaran lengkap. 360. Tapi kalau yang ni, lebih je 180, dia kena baca dia ke bawah. So hati-hati nanti bila kita punya jawapan. Secant maksud dia 1/cos. Secant adalah 1/cos. X tambah 30. Ini sama dengan 2. Maka kita akan ambil cos X tambah 30. Ini kita akan ambil jadi 1/2 lah. 1/2. Okey, untuk yang ni ada masalah ke? Okey tak ni? Ini? Hello? Okey tak ni? Okey. Okey. Okey, kemudian kita mulakan step yang pertama. Step yang pertama kita mesti dapatkan basic angle alpha. Kita ambil je cos inverse of cos 1/2. Tadi kita dapat apa tadi? 60 ke? 60 kan? 60 darjah. Okey, kemudian step yang kedua, kita tengok nilai cos tu adalah positif. Ini nilai cos kita adalah positif. Nilai cos kita adalah positif. Positif. Kalau positif, kita nak ambil kira sukuan mana? Kalau positif. 1/4. Ya, 1 dan 4. Okey. Jadi kena hati-hatilah. Ni kalau katakan saya nak ambil kira first quadrant. First quadrant, mudahlah. Theta tu adalah sama dengan alpha 60 darjah. So, ni tak ada masalah ni. Sorry, ni kita betulkan sikit. Bukan theta, kita guna sudut. Ini kena selari dengan soalan ni. Bukan theta, X tambah 30. X tambah 30, theta ni, sama dengan alpha 60. Maka jawapan akhir dia adalah, sebenarnya cari X kan? So 60 tolak 30, 30. Dah selesai. Kemudian tadi 4 pula, sukuan keempat. Okey, sukuan keempat fourth quadrant ni. Hati-hati sikit lah ni. Kalau fourth quadrant, kalau saya lukis sini, lukis, dia berada kat sini. Okey. Maka bila ikut syarat tadi, kita kena baca ni. Kita kena baca ni. Maka kita akan ambil X tambah 30 darjah sama dengan negatif 60. Betul tak? Negatif 60 darjah. Maka X adalah negatif 90 darjah. Okey tak? Okey, kita tengok jawapan betul tak? Soalan mana tadi? Soalan 12. So, 30 dan negatif 90 darjah. Betul, macam tu lah. Okey, setakat ni ada nak tanya tak? Boleh ke? Sebab sukuan keempat ni kena... Boleh, sir. Boleh? Ni saya lukis balik ni. Ni. Sebab kita punya peraturan, punya syarat dia ni 1. Lebih je kena baca terbalik. Cara putaran balik dia kat sini. Ini negatif 60 darjah. Okay. Maka theta yang kita nak cari ni, theta sekarang dah berubah. Ini theta ni. Saya ambil ni theta sama dengan negatif 60. Maka kita nak dapatkan X, bawa ke kanan ni. Yang 30 ni, bawa ke kanan. Jadi untuk soalan ni kita ada 2 jawapan lah. So jawapan dia adalah X sama dengan 31. Satu lagi negatif 90 darjah.